Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem seram thriller perang dari 2020 bertajuk Ghosts of War. Spoiler di hadapan, awas dan jaga. Di Perancis yang diduduki Nazi pada penghujung WW2, skuadron tentera Amerika dilihat sedang tidur dalam hutan. Salah seorang daripada mereka, Chris, mengalami mimpi ngeri dan apabila dia bangun, dia melihat seseorang memandang ke arah mereka dari pokok bersebelahan. Penampakan itu terus memandang Chris yang semakin terkejut dan mencengkam pistolnya. Ia mengeluarkan pistolnya sendiri yang mendorong Chris bertanya apa yang dia mahu, mengharapkan ia menembak dia, tetapi apabila dia membuka semula matanya, penampakan itu telah lenyap. Keesokan harinya, Chris dan skuadnya bersiap sedia untuk berlepas ke pos luar, di mana mereka dijangka tiba. Kate sedang berhadapan dengan ruam gila dari stokingnya dan bertanya kepada Baci jika dia mempunyai sepasang ganti, hanya untuk bertemu dengan ejekan daripada dia dan Eugene. Perbualan berakhir dengan pertengkaran antara Kate dan Eugene yang diganggu oleh Chris mengarahkan skuad untuk keluar. Semasa mereka berjalan ke pos luar, tentera mendengar jeep masuk, kemudian membongkok dan tunggu untuk menyerang hendap dengan pelancar bom tangan. Jeep itu diletupkan oleh skuad dan kemudian mereka pergi ke sana untuk mengambil yang tinggal askar. Tappert mengeluarkan tampalan SS daripada seorang pegawai sebagai trofi dan menarik salah satu gigi emasnya keluar. Kate membunuh mangsa yang terselamat daripada letupan ketika Baci mencari peta dan mesej berkod. Kate menemui seorang lagi yang terselamat yang nampaknya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada anak buahnya yang lain. Apabila mereka menyedari bahawa dia seorang meja, Baci memutuskan untuk meninjunya, namun, dia nampaknya tidak terlalu berminat. Dan memanggil yang lain babi kerana merompak barang anak buahnya. Seorang lagi yang terselamat bangun, dan Baci memukul kepalanya yang menyebabkan perubahan besar itu menjadi miliknya. Fikiran tentang bergaduh jadi mereka berdua mula menghayun tumbukan antara satu sama lain. Jurusan Nazi nampaknya lebih baik dalam pertempuran tangan ke tangan, jadi Chris datang dan membunuhnya. Kemudian, Chris berpaling kepada anak buahnya dan mengarahkan mereka untuk berundur kerana dia menyedari bahawa mereka berjaya tersalah belok dalam perjalanan. Sebelum mereka pergi, Tappert juga mengambil salah satu kod Nazi. Semasa mereka berjalan melalui kawasan luar bandar, mereka mendengar seseorang di dalam hutan di hadapan, jadi skuad berhenti dan menunggu sehingga mereka melihat sekumpulan pelarian keluar dari persembunyian. Kumpulan itu meneruskan perjalanan mereka dan Tappert berlari keluar kepada mereka ketika seorang wanita dengan seorang anak menunggu untuk dia. Dia memberinya kod gigi emas yang dia kumpulkan. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Pulkan, dan tampalan SS. Skuad itu meneruskan perjalanan ke pos luar melalui perkampungan yang menyala-nyala dan terpencil luar bandar apabila Chris memberitahu mereka bahawa pos luar yang mereka akan pergi sebenarnya adalah sebuah istana yang perlu mereka jaga. Apabila mereka tiba di istana, skuad itu melihat salah seorang pengawal lain sedang tidur dalam jeep di luar. Mereka membangunkannya dan dia segera berlari masuk, memanggil anak buahnya supaya mereka boleh pergi. Skuad itu masuk ke dalam istana untuk melihat lelaki lain bergegas keluar dari sana secepat mungkin. Sebelum mereka pergi, Baci meminta mereka meninggalkan radio mereka di istana. Chris berasa curiga mengapa mereka tergesa-gesa untuk pergi memandangkan tempat itu begitu bagus dan pegawai memerintah memberitahunya bahawa sesetengah daripada mereka ingin bercuti, jadi dia membiarkan mereka pergi. Kemudian, lelaki itu sedang membuat makan tengah hari di dapur, apabila Chris memutuskan untuk melihat sekeliling rumah, sesuatu yang Eugene sedang lakukan. Dia mencari piano dan duduk untuk bermain. Muzik bergema di seluruh istana yang kosong dan semua sudut dan celahnya yang kucak-kacir. Chris berjalan di dalam bilik kerja utama hanya untuk menemui tanda terbakar yang besar di atas lantai di mana kerusi itu dahulu dan kemudian dia mendengar beberapa bunyi aneh yang datang dari lubang angin yang tidak dapat untuk melihat apa yang mereka. Baci mendengar seseorang di dalam bilik mandi dan pergi memeriksanya, mendapati pintu itu terkunci dan semasa dia berjalan pergi pintu terbuka. Mereka semua berkumpul di sarang kemudian, makan dan berehat, apabila mereka mendengar bunyi aneh, mendorong mereka untuk mendapatkan senjata mereka dan memeriksanya. Tappert dan Baci menaiki tangga utama dan memeriksa semua pintu di tingkat 2.
Kate dan Chris mendengar bunyi itu dekat dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat memahami bunyi itu sebagai mereka masuk ke dalam bilik dengan barang-barang yang bertudung. Mereka sampai ke dapur dan menyedari bunyi itu datang dari bilik lain dan semasa mereka bersiaplah untuk memasukinya, pintu terbuka secara tiba-tiba. Kedua-dua lelaki itu terus ke bilik lain apabila mereka mencapai langsir yang mengepung bilik seterusnya. Sebaik sahaja mereka menarik langsir, Kate dan Chris melihat seseorang tergantung di hadapan tingkap, yang hilang apabila angin meniup selimut. Kemudian pada malam itu, lelaki itu duduk di hadapan api dan bercerita tentang hantu satu sama lain manakala Tuppet melihat keluar tingkap melalui skopnya. Eugene memberitahu mereka tentang jurnal yang ditemuinya di ruangan bawah tanah milik seorang remaja berusia 18 tahun Nazi yang mengambil alih rumah itu. Tiba-tiba, mereka semua mendengar bunyi ketukan yang datang dari perapian dan Chris memberitahu mereka itu bunyinya seperti kod Morse, jadi Eugene menguraikannya ke dalam. Sekali, saya tiada kaki. Bunyi itu berhenti secara tiba-tiba. Chris mengarahkan anak buahnya berehat, tetapi tetap berhati-hati. Dia memberitahu Tuppet untuk mengambil loteng kerana ia adalah sudut pandang terbaik untuk mengetahui sama ada seseorang akan datang. Eugene berada di ruang bawah tanah dan dia cuba membuka dada, sebelum berputus asa dan duduk turun di atasnya. Dia melihat foto keluarga yang tinggal di istana dan membaca tentang mereka dalam Nazi jurnal askar. Tiba-tiba, lilinnya padam. Dia mencuba pemetik api apabila sesuatu muncul di belakangnya seketika dan apabila dia menyala lilin itu lagi, dia melihat bahawa keluarga itu telah hilang dari foto itu. Tuppet memasang senapang di tingkap loteng. Dia melihat melalui skopnya apabila seseorang muncul di belakangnya di dalam bilik. Semasa dia memerhati melalui skop, dia melihat seorang lelaki yang digantung untuk seketika, kemudian pergi seterusnya. Tuppet terus melihat apabila tiba-tiba seorang budak hantu muncul betul-betul di hadapan pandangannya, menakutkan dia. Ada dentuman almari pakaian di belakangnya juga. Tuppet keluar untuk memeriksa dengan lebih dekat sehingga dia perasan Chris merenungnya di dalam istana. Keesokan harinya, Eugene, Kate, dan Chris duduk di balkoni dan bercakap tentang betapa cepatnya skuad terdahulu mahu keluar dari sana. Eugene memberitahu yang lain cerita tentang Tuppet yang berlaku semasa mereka berada di Paris. Dia mendapati Tuppet duduk dalam genangan darah, dikelilingi oleh mayat 7 remaja yang diukir. Kanak-kanak remaja Hitler. Tuppet sedang duduk dengan tali di tangannya seolah-olah dia sedang bermain buaian kucing dengan seseorang dan dengan pandangan yang menakutkan di matanya. Chris berkata bahawa dia gembira Tuppet berada di pihak mereka apabila dia tiba-tiba muncul di balkoni. Tuppet memberitahu mereka bahawa skuad terakhir mahu keluar dari sana kerana mereka mendengar radio penghantaran kira-kira 50 askar Jerman melalui istana dalam perjalanan ke Strasbourg. Dia menasihati rakan-rakannya supaya mereka bersembunyi di dalam hutan sehingga mereka berlalu, tetapi Chris berfikir mereka harus menjaga istana. Tuppet berkata bahawa dia akan pergi ke loteng untuk cuba melihat mereka tepat pada masanya dan memberitahu Eugene untuk menyertainya. Sesampai di sana, mereka mula menyediakannya apabila mereka mendapati pentagram di atas lantai di bawah permaidani. Teori Eugene adalah bahawa Nazi mesti membunuh orang yang tinggal di rumah itu dengan cara ritualistik, menjelaskannya dengan obsesi Hitler terhadap ilmu gaib. Mereka tidak membincangkannya lebih lanjut dan mula mengalihkan almari pakaian dari satu sisi bilik ke yang lain. Apabila almari pakaian menyentuh pentagram, pintunya menutup pada jari Eugene pecah. Dia fikir Tuppet sengaja melakukannya dan menolaknya ke arah almari pakaian. Apabila dia melihat ke dalam cermin, dia melihat pantulan seorang wanita yang tergantung. Kemudian Eugene, Chris, dan Kate mendengar salah satu frekuensi di radio apabila mereka mendengar sesuatu yang lebih menakutkan. Kedengaran suara seorang wanita mengatakan bahawa mereka akan datang untuk mereka. Mereka semua bersetuju bahawa istana itu mungkin berhantu dan Kate mencadangkan mereka harus pergi sebelum ini Nazi datang. Tiba-tiba kod Morse kedengaran datang dari perapian semula. Eugene menghuraikannya sebagai jika anda pergi, dan semasa dia menulis sesuatu mengambil alih tangannya dan menamatkan baris dengan anda akan mati. Malam itu, skuad bersiap sedia untuk ketibaan tentera Nazi, dengan Tuppet di loteng dan selebihnya bersembunyi di sebalik penghadang berhampiran pintu masuk.
Apabila Nazi tiba di sana, Tapet melihat mereka dan memberi isyarat kepada yang lain semasa tentera berkumpul luar dan mengelilingi istana. Mereka cuba masuk, tetapi kerana pintu dikunci, mereka kembali ke dalam truk mereka dan bersiap untuk pergi apabila bunyi dentuman kuat dari loteng boleh didengari. Nazi kembali dan mula menyerang istana dengan Tapet hanya mampu mengambil satu daripada mereka keluar pada satu masa. Tiba-tiba, mereka membaling bom tangan di hadapan barikade dan Baci melompat ke atasnya, mengambil pukulannya penuh. Chris tercampak ke seberang bilik, jadi dia bangun dengan pening dan keliru, tetapi masih menembak apa sahaja Nazi yang dia boleh lihat. Lebih banyak Nazi masuk dan Chris berlari ke ruang bawah tanah, bersembunyi di bawah tangga dan membenarkan sendiri berlindung untuk menyerang pegawai yang mengikutinya secara curi-curi. Sementara itu, Eugene bersembunyi di dalam bilik kerja apabila dia mendengar seseorang di belakangnya dan kemudian pelik suara yang datang dari lubang angin. Dia menyediakan pistolnya untuk menembak, tetapi apabila dia melompat dari belakang meja, dia tidak menghadapi Nazi tetapi hantu, yang tiba-tiba terbakar. Seorang askar Jerman menemui mayat Baci yang reput di koridor serta yang kedua berbaring di sebelahnya. Dia memeriksa mayat kedua apabila Chris berpaling dan membunuhnya dan dua orang lain yang muncul naik. Kate bersembunyi di dalam bilik air apabila dia mendengar bunyi lemas dan ketawa kanak-kanak. Dia melihat ketab mandi dan melihat seorang askar Nazi lemas di dalamnya. Tapet mendengar sesuatu di loteng dan mengikutinya, hanya untuk menemui seorang Nazi tergantung di tengah daripada bilik. Keesokan paginya, skuad berkumpul di sekeliling Baci, dan pertimbangkan untuk memberinya secukupnya morfin untuk menamatkan penderitaannya jika perlu. Chris mengarahkan mereka untuk mengambil mayat. Aziz di luar dan apabila Eugene dan Kate membawa mereka ke truk, mereka berasa ngeri melihat apa yang telah dilakukan oleh Tapet mereka. Kemudian, mereka bercakap tentang hantu dan hantu apabila Eugene tiba-tiba mengetahui segala-galanya yang mereka alami di dalam rumah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nazi terhadap keluarga yang tinggal dalam istana. Keluarga itu menemui penghujung yang mengerikan pada hari Nazi datang ke rumah mereka. Bapa dibakar hidup-hidup, diikat pada kerusi di dalam bilik kerja. Anak lelaki itu lemas di hadapan mata ibunya dan anak perempuannya digantung dari kasau di loteng. Mayat mereka tidak pernah dikebumikan, jadi Chris bertanya sama ada itu sebab mengapa mereka menjadi hantu. Eugene pergi untuk memeriksa Baci. Semasa di sana, dia menjadi takut dengan Tapet yang menyertainya dan memberitahu versinya kisah Paris dengan pemuda Hitler. Eugene sedar bahawa tidak semuanya boleh dijelaskan dengan mudah dan kisah Tapet membawa berat yang berbeza yang digalinya apabila mengingatkannya akan kisah tadi. Kemudian, Chris mengalami mimpi ngeri tentang tap mandi, di mana hantu muncul kepadanya dan cuba untuk menenggelamkannya. Semasa ditarik ke dalam air, dia melihat 3 tentera bertopeng yang bertukar menjadi jururawat dan kembali kepada askar, sebelum dia bangun. Keesokan harinya, mereka cenderung kepada Baci dan bercakap tentang meninggalkan istana, walaupun di muka menjadi mahkamah marshal kerana meninggalkan jawatan mereka. Chris dan Eugene kembali ke ruang bawah tanah untuk mencari apa-apa yang mungkin dimiliki kepada keluarga. Eugene pergi mencari pemetik apinya dan Chris menemui jurnal itu, hanya dia yang melihat halaman itu kosong. Apabila Eugene kembali, dia bertindak tidak menyenangkan tentangnya. Kemudian Kate tiba-tiba memanggil mereka kembalilah. Baci terjaga dan terus mengatakan bahawa ini tidak nyata, dan bahawa itu adalah mereka. Sebelum dia mati, dia menangkap Chris dan memberitahu dia untuk mengingati. Malam itu, ahli skuad yang tinggal berbincang untuk meninggalkan istana semula. Chris berkata bahawa mereka harus mengebumikan mayat keluarga dahulu dan meminta untuk melihat jurnal itu untuk mencari maklumat. Muka surat tiba-tiba dipenuhi dengan tulisan semula. Eugene memberitahu dia bahawa dia akan menyemak jurnal untuk petunjuk tentang di mana mayat itu, tetapi mengatakan bahawa mereka harus meninggalkan istana terlebih dahulu. Kanak-kanak lelaki itu menanam baci di taman sebelum mereka pergi. Berjalan kembali ke kem pangkalan, mereka melihat ambulans sampah di atas jalan serta sama kumpulan pelarian seperti dahulu. Mereka terus pergi lebih jauh dan bercakap tentang kemungkinan terperangkap di akhirat sehinggalah mereka melalui sebuah bangunan yang pelik. Kemudian, mereka sampai ke ambulans yang sama dan memutuskan untuk berpatah balik. Skuad berjalan kembali melalui bandar musnah yang mereka lalui sebelum ini dan tidur di hutan malam itu.
Tappet bermimpi bahawa dia digantung dari kasau di loteng, tetapi dia tersedar di dalam hutan dan melihat perkataan "Betrulek" di sebelah beg tidurnya. Keesokan harinya, skuad itu melalui ambulans sekali lagi dan apabila mereka berpusing mereka berhadapan dengan mayat Nazi yang mereka bunuh tadi. Akhirnya, mereka tiba semula di istana, berfikir bahawa ia tidak akan membenarkan mereka pergi. Pada malam itu, Chris berfikir bahawa dia boleh berkomunikasi dengan roh-roh itu dan mengetahui di mana mereka berada di kebumikan. Tappet menyebut perkataan "Betrulek" dan Eugene ingat membacanya dalam jurnal Nazi. Ia adalah sumpahan Muslim lama, menyatakan bahawa jika anda membiarkan kejahatan berlaku ia boleh kembali menghantui anda 10 kali ganda. Malam itu, lelaki itu menunggu hantu muncul dan berkomunikasi. Langkah kaki muncul di hadapan mereka dan terus menuju ke Chris, berhenti di hadapannya. Dia melihat hantu yang menangkapnya dan mula mengheretnya ke bahagian lain ladang itu. Chris merayu mereka untuk menembak hantu itu dan walaupun dia tidak dapat melihatnya, Tappet masih menembak ke arah hantu. Yang lain mengikut Chris ke rumah lain dan apabila mereka memasuki sesuatu yang pelik bermula berlaku kepada mereka dan mereka melihat imej dari tempat dan masa yang berbeza, kemudian mereka dapati Chris di sebelah mayat keluarga. Kemudian, askar mengebumikan mayat dan mendapati halaman terakhir jurnal itu tersangkut pada ayah. Eugene membaca entri jurnal terakhir yang mengatakan bahawa keluarga itu bukan Perancis, tetapi Afghanistan dan bahawa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seberapa ramai orang Yahudi yang mereka boleh. Halaman itu juga mengatakan bahawa ibu melakukan sumpahan Betrulek ke atas tentera Nazi, menghantui mereka ke kubur. Kemudian di istana, Eugene mengingati entri lain dalam jurnal dan membacanya semula, sambil berkata bahawa kata-kata telah berubah, kini membaca bahawa mengebumikan mayat hanya memberikan hantu kuasa untuk kembali dari kematian. Tiba-tiba, lampu padam dan ketika Tappet duduk di tengah-tengah pentagram pada loteng, hantu muncul di istana. Mereka masing-masing menyerang seorang askar dan lelaki itu cuba memerangi dan menembak mereka, tetapi tiada apa yang berhasil terhadap mereka. Tiba-tiba, hantu mula bercelaru dan mayat baci yang dicacatkan muncul kepada Chris, memberitahunya bahawa ini tidak benar. Kemudian hantu membawanya ke cermin, memberitahu dia untuk ingat. Chris bangun pada masa kini, dikelilingi oleh. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.